Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini ada berita panas yang kita dapat khusus daripada Surabaya, Indonesia. Hari ini saudara, bahang pemilihan UMNO sudah mula semakin panas, tuan-tuan, semakin panas. Hari ini sudah ada ketua-ketua UMNO bahagian membawa ketua-ketua UMNO cawangan pergi ke luar negara dalam proses untuk meraih ataupun memenangi jiwa. Dalam arti kata lain, dalam bahasa yang mudahnya, tuan-tuan, proses merasuah perwakilan-perwakilan ataupun ketua-ketua cawangan sudah pun bermula, tuan-tuan. Ini bermula di UMNO bahagian Tenggara. Bila mana ketua UMNO bahagian Tenggara, Datuk Dr. Adham Baba, bekas Menteri Kesihatan yang kemudian menjadi Menteri Mosti, itu ya Mosti, Sains dan Teknologi. Daripada 54 orang ketua UMNO cawangan, lebih kurang 46 orang ketua UMNO cawangan yang telah menyertai beliau ke Surabaya, Indonesia, daripada 26 hingga ke 29 hari bulan Disember yang lalu. Alhamdulillah lah, dia bawa kawan-kawan kita yang dah lama tak berjalan ni dapat juga berjalan. Itu kita ucap terima kasih. Tetapi kalau ada laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin UMNO, hadaplah. Sebab ketika dalam perjumpaan tu sebelum balik, beliau secara terang-terangan telah mengumumkan bahawa beliau akan mempertahankan jawatan Ketua UMNO bahagian. Tuan-tuan, ni baru seorang Ketua UMNO bahagian buat kerja ni, merasuah kita punya ketua-ketua UMNO cawangan. Tetapi yang seronoknya, yang saya bukan nak cerita yang itulah, tuan-tuan, ini rezeki lah ketua-ketua cawangan. Cuma untuk orang yang berbelanja untuk mengekalkan jawatan sebagai ketua bahagian ni, kena beringatlah, kena beringat apa yang beliau lakukan ini melanggar disiplin parti. Jadi kena bersiap sedialah sekiranya ada tindakan disiplin diambil ke atas mereka, kerana kita nak berhentikan budaya rasuah seperti mana yang diamalkan oleh Perikatan Nasional dan PAS. Cukuplah, tuan-tuan, anak-anak Melayu, anak-anak muda kita, pengundi-pengundi luar kita disogok oleh Perikatan Nasional, disogok oleh PAS bersatu, dan anak-anak muda yang first time voters ini disogok oleh mereka ni. Mereka gelap mata. Kita tengok dia orang gelap mata, walaupun mereka ni masih bersih, belum dirosakkan, tetapi Perikatan Nasional telah merosakkan anak-anak muda kita. Kita ingat, geng-geng UMNO ni banyak dah taubat, dah pernah kalah sekali. Rupanya ada yang belum taubat, tuan-tuan. Cuma dah tahu buat. Sekarang ni masih nak buat perangai lama. Tak sedar kita sudah pun ditegur oleh rakyat. Masih nak buat perangai lama. Cuma dalam ucapan Dr. Adham Baba, beliau meminta ketua-ketua UMNO cawangan untuk mengundi Hishamuddin Tun Hussein sebagai Presiden UMNO. Jadi saudara, bila kita buat laporan disiplin, kita bukan hanya akan buat laporan disiplin ke atas Dr. Adham Baba, kita juga akan buat laporan disiplin ke atas Hishamuddin Tun Hussein yang dipercayai kan, sebab kita belum ada bukti yang lengkap, walaupun kita ada kawan-kawan kita
yang hadir sama, walaupun termasuklah orang-orang yang tidak bersama dengan Dr. Adham Baba pun hadir sama. Mereka ni sudah bersiap sedia untuk menjadi saksi kita bila dipanggil oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Maknanya hari ini tuan-tuan sudah ada pengakuan daripada General ataupun apa dipanggil Campaign Manager Hishamuddin Tun Hussein yang telah pun mengisytiharkan akan bertanding jawatan Presiden. Persoalan dia, siapakah timbalan Presiden yang berganding dengan pengkhianat bangsa ni? Tuan-tuan, saya nak ingatkan berulang kali bahawa ahli UMNO bukan bodoh. Ahli UMNO kenal siapa Hishamuddin. Ahli UMNO tahu bila kita kalah pilihan raya 2018, apa jadi pada dia yang ketika itu memangku jawatan timbalan Presiden. Memangku jawatan timbalan Presiden. Jawatan timbalan Presiden pun dia tak berani nak bertanding. Lari tak cukup tanah. Dah tak cukup tanah dia lari. Tak mengambil pikul tanggungjawab untuk bangunkan balik UMNO. Dia bantu pula Tuan Dr. Mahathir untuk pikat orang-orang ahli-ahli Parlimen UMNO, lebih kurang 16 orang, supaya melompat menyertai bersatu. Dan kita juga tahu bagaimana kepimpinan UMNO di negeri Sabah lumpuh kerana dia mempengaruhi ketua-ketua UMNO bahagian kepimpinan utama di Sabah melompat. Boleh tanya lagi dengan Datuk Yaakob Han, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sekarang ni, bagaimana dia pun diarahkan oleh Hishamuddin Tun Hussein to follow the flow. Ramai-ramai menyertai bersatu. Ini saya dah buat laporan disiplin. Cuma nasib dia baik ketika itu, orang tak nak berlaku sengketa dalaman dan sebagainya, maka dia selamat. Tapi kali ini tuan-tuan, dia belum tentu selamat. Jawatan Kuasa Disiplin Parti, kita harap bertindak tegas. Kita tak nak lagi orang yang menggunakan duit. Kita tahu Hishamuddin belakang dia, Mahathir yang mengatur. Setiap orang yang nak bertanding dalam tim line up Hishamuddin ni kena ada blessing pula daripada orang tua puaka tu. Kita tahu, bukan kita tak tahu, kan? Jadi kita pun nak beritahu bahawa kerja saya dan kawan-kawan, kita akan sentiasa ingatkan perwakilan UMNO. Dah tanda tangan aku janji, kita bagi peluang jadi calon pilihan raya. Orang lain yang setia pun tak dapat jadi calon pilihan raya, tapi dia dapat jadi calon pilihan raya. Kemudian apa dia buat lepas dia menang pilihan raya? Apa dia buat? Dia pengaruhi lebih kurang 10 orang. Dia gunakan, dia pandai, duit dia tak bagi sendiri, dia guna orang-orang tertentu. Kita tahu semua tu, laporan disiplin akan dibuat di atas apa yang dia lakukan baru-baru ni selepas pilihan raya, sehingga 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin, walaupun mereka dah menandatangan SD ataupun aku janji di hadapan Presiden Parti, pengurusi Barisan Nasional, dan berjanji tidak akan memberikan sebarang SD kepada orang-orang lain ataupun aku janji pada orang lain. Jadi kena ingatlah H2O. Dia patut hari ni dia berdoa supaya dia tak kena gantung dan dia tak kena pecat. Kerana kesalahan disiplin dia dulu mungkin selamat, kali ini belum tentu selamat. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Kalau ada sebarang persoalan malam ni, saya nak beritahu kita ke udara di talian Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam, di Instagram channel Lokman Nur Adam, dan juga di TikTok Dato' Lokman Adam, serta di Twitter Lokman Adam.
Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 01 35954044. Silakan saudara Wan Kuris. Ya. Okey tu. Jadi kalau Hishamuddin dah berhajat untuk pergi bertanding sebagai presiden tu, sudah tentu dia dah menyediakan dia punya barisan-barisan kabinet gitu. Jadi kalau Datuk tahu siapakah yang pergi timbalan ataupun naik di bawah line up Hishamuddin tu? Saya mendapat perkabaran. Ini perkabaran angin. Kita pun tahu, alhamdulillah, YB Khairy Jamaluddin sudah pun menyertai UMNO bahagian Subang. Subang ni, ketua bahagian dia orang KJ, Datuk Megat Firdaus. Kita pun Edis bahagian Sungai Buloh, dulu Subang lah. Dan timbalan dia Harrison Hassan. Datuk Harrison Hassan ni orang kuat Hishamuddin. So saya menjangkakan. Saya menjangkakan tuan-tuan saya menjangkakan. Kerana sudah pasti bila orang bertanding ni, dia Hishamuddin takkan beritahu clear cut bahawa KJ lah gandingan dia. Dan KJ pun dia pun nak main selamat juga. Dia pun ramai juga orang dia yang dekat dengan Presiden parti sudah pasti dia pun nak menggambarkan bahawa dia tidak endorse sesiapa sebagai presiden. Tapi perwakilan ni tak bodoh lah. Perwakilan sendiri boleh fikir kan. Jadi saya rasa ini dua figure yang akan bertanding presiden dan timbalan presiden. Kalau ada orang lain, kalau berani, silakanlah. Kita sebuah parti demokrasi. Siapa pun nak bertanding, dia cukup syarat, dia layak bertanding. Untuk makluman, dalam UMNO ni, seseorang yang pernah menjadi ahli majlis kerja tertinggi satu penggal, dia layak untuk bertanding jawatan naib presiden, timbalan presiden dan juga presiden. Dan Hishamuddin pernah jadi ahli majlis tertinggi satu penggal. KJ pun pernah menjadi ahli majlis tertinggi, pernah jadi ketua pemuda. Dia orang ni layak, tak ada orang boleh halang dia kalau dia ahli UMNO lah. Kita pun tahu dua-dua ini akan berhadapan dengan jawatan kuasa disiplin parti. Okey? Tu apa ni yang UMNO bahagian Tenggara tadi tu Ya. bawa sekumpulan politik, orang politik ke luar negara. Ya. Jadi siapa yang Datuk rasa dia mesti belanja yang banyak tu untuk saya rasa kita pun boleh agak lah. Orang yang nak bertanding jadi ketua bahagian lah yang membiayainya, dan juga orang yang nak dicalonkan sebagai presiden parti itu sudah pastilah mempunyai kemungkinan besar sebagai salah seorang daripada penaja. Jadi kerja kita buat laporan disiplin. Masalah orang UMNO ni hari-hari duk sembang kencang je. Dia duk cakap kita, kena ambil tindakan tegas kepada Hishamuddin, kena ambil tindakan tegas kepada KJ dengan beberapa orang lain. Tapi bila saya cek dengan lembaga disiplin parti, tak ada laporan disiplin. Ni apa benda ni? Penakut sangat ni. Sembang lebih orang UMNO ni. Sembang lebih. Tapi bila orang langgar disiplin parti, dia tak buat apa-apa. Surat untuk jawatan kuasa disiplin parti ni, satu dah siap. Satu lagi ni saya nak cetak balik yang lama tu, tambah dengan ayat-ayat baru, termasuklah apa yang berlaku di Surabaya ni. Cukup. Cukup. Okey. Saya tahu kepimpinan di peringkat bahagian ramai yang gembira nak tengok pemilihan berlaku. Baguslah, kita pun faham juga dia orang ni kalau ada pemilihan ni, dia ingat benda ni peluang untuk dia orang buat duit. Tak semua perangai buruk macam ni. Saya nak beritahu, kita dah kecundang kerana politik wang yang diamalkan oleh PAS, oleh Bersatu, oleh Perikatan Nasional ni.
Jangan korang rosakkan UMNO ni dengan budaya buruk ni. Cukuplah. Hari ni kita nak pindahkan segala keburukan dia. Kita pun tahu orang-orang yang rosakkan UMNO, yang korup, yang salah guna kuasa, yang cabul kehormatan, yang dulu bersama UMNO, hari ni semua dah berada di dalam Perikatan Nasional. Jadi kekalkan benda buruk ni dalam Perikatan Nasional. Jangan bawa balik masuk dalam UMNO. Cukuplah kita nak buat pembersihan. Kalau betul nak reform UMNO, kalau puak-puak ni bagi duit, saya cadangkan kepimpinan UMNO Malaysia sediakan satu dana khas. Bagi satu dana khas, siapa yang melaporkan tentang orang bagi duit ni, kita bagi imbuhan. Kalau misalnya orang yang bagi duit tu didapati bersalah, melanggar disiplin parti, dia disabitkannya, maka pemberi maklumat ini perlu diberikan imbuhan. Saya pun planning, kita tengok nanti keadaan macam mana. Kalau saya lah duduk di dalam majlis kerja tertinggi UMNO, saya akan pastikan setiap bahagian dibekalkan dengan kamera. Kamera tu kamera body. Kamera body, tak kira lah. Dalam bentuk pen ke, dalam bentuk macam mana, hidden camera. Kita pastikan setiap perjumpaan yang dianjurkan oleh kepimpinan yang nak bertanding ni, semuanya dirakam. Dia orang bagi je duit, kita hadapkan ke jawatan kuasa disiplin. Kita nak make sure kali ni tidak berlakunya sogokan terhadap perwakilan-perwakilan. Dan perwakilan-perwakilan UMNO belajarlah melalui kesilapan anak-anak muda yang telah dirosakkan oleh Perikatan Nasional. Kerana anak-anak muda yang disogok ini, walaupun kita tahu ada setengah-setengahnya menyokong PAS ni kerana dia ingat masuk PAS ni macam masuk Islam, menyokong UMNO ni, menyokong PH macam seolah-olah menjadi kafir, seperti mana yang diungkapkan oleh Ketua Pemuda PAS SIK. So kita tahu budaya rasuah ni dah menjahanamkan negara kita. Jangan kerana sedap sekejap korang jahanamkan parti pula untuk tempoh 5 tahun. Hari ni kena tahu pemilihan parti bukan lagi 3 tahun sekali. Pemilihan parti akan berlaku dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dalam erti kata lain, pemilihan parti akan berlaku 5 tahun sekali lepas ni, bukan lagi 3 tahun. Kalau korang silap lagi memilih, korang kena hadap dapat kepimpinan haprak ni untuk tempoh 5 tahun akan datang. Lepas ni jangan bising bila mereka ni tarik pemimpin-pemimpin tarik parti kita untuk menjadi kuda tunggangan kepada Bersatu, kepada Muhyiddin. Hatta kalau lepas ni Bersatu buang Muhyiddin ganti dengan Hamzah Zainuddin pun, saudara, kita tak rela UMNO ni menjadi kuda tunggangan pada mereka ni semua. Orang yang pernah kita bagi peluang, kita maafkan, kita maafkan dia, kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri lagi. Walaupun parti dia ketika tu hanya ada 32 kerusi, kita ada 42 kerusi. Daripada 32 yang dia ada, yang betul-betul menang atas tiket pinjam logo PKR, tapi menang dikira sebagai ahli Parlimen Bersatu. Ada 5 orangnya. Yang lagi 16 datangnya dicuri daripada UMNO. Lepas tu 9 lagi dicuri daripada PKR. Kemudian ada lagi 4 yang jadi bebas, yang menyokong Muhyiddin. Kalau nak tengok benda ni semua berlaku lagi sekali, korang pilih lah. Orang bagi duit, ambil. Orang bagi duit, ambil. Tapi undi, jangan bagi. Ini pesanan ni. Kalau tak nak tengok UMNO terlungkup, ini pesan kena ingat.
Bila mengundi, pastikan mengundi orang yang betul-betul kita yakin selepas ini dia takkan jual parti kita pada orang lain. Kita pastikan bahawa dia meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan diri dia. Kita pastikan orang yang betul-betul boleh jaga parti kita. Bukan orang yang kena gertak dengan SPRM, kena gertak dengan polis sikit, kena gertak dengan lembaga Asia dalam negeri, goyang, membantu musuh. Kita tak boleh benarkan orang-orang macam ni jadi. Baik jadi presiden ke, jadi timbalan ke, jadi naib ke, jadi majlis kerja tertinggi pun jangan. Pastikan orang yang tuan-tuan yakin betul-betul dah teruji sepanjang tempoh kita kalah. Ada setengah-setengah ni panglima perang. Tiba-tiba bila anak dia kena panggil dengan SPRM, dia berubah, tuan-tuan. Itu pun kita kena ingat juga. Jangan yang sekerat jalan panglima, sekerat jalan jadi jadi orang yang membantu musuh kita. Ini kena ingat. Okey, ada soalan lain? Okey Tok, pemilihan kali ini tu kempen tu diorang dah mulakan, tapi bukan sahaja dalam UMNO tu. Di luar UMNO, contoh macam Tun Mahathir sendiri pun turut memberi. Macam saya sebut tadi, Tun Mahathir kali ini dia bekerjasama rapat dalam menentukan dari segi calon-calon, dalam menentukan supaya dana-dana dapat digembelih. Kita tahu Tun Dr. Mahathir ni banyak tycoon-tycoon bersama dengan dia. Dan tycoon-tycoon ni dikenal pasti. Dia tak tahu bahawa tycoon-tycoon ni pun sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Kena ingat setiap duit yang keluar daripada syarikat-syarikat mereka semua ada money trail. Mungkin dulu bila dia dok bagi geng-geng yang dapat projek daripada 92.5 bilion sepanjang tempoh darurat itu daripada perbelanjaan kerajaan ini, syarikat-syarikat yang memperolehi direct nego contohnya, selepas keluar je award ni, hari ni pihak berkuasa sedang memantau money trail, duit yang keluar daripada syarikat-syarikat ini. Jadi tycoon-tycoon yang nak menyumbang kepada grup-grup pengkhianat ni kena beringatlah. Kena beringat bahawa hari ni Mahathir bukan Perdana Menteri. Mahathir tidak ada lagi untuk melindungi mereka. Muhyiddin juga bukan Perdana Menteri. Muhyiddin tidak ada untuk melindungi mereka. Malah Hishamuddin pun bukan lagi menteri. Kalau dulu mungkin kes helikopter ke, kes tanah Mindef ke, boleh disapu di bawah kapet. Sekarang tak boleh bang. Semalam dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ambang merdeka pun dia memberikan jaminan bahawa salah urus takbir yang lepas tidak akan dilepaskan. Jadi jangan lupalah geng-geng Muhyiddin and the gang ni. Siapa yang terlibat dengan vaksin, siapa terlibat dengan pembelian itu, pembelian ini, siapa yang terlibat dengan tambatan itu, tambatan ini. Lepas ni korang jadi ayam tambatan ke? Kena beringat. Kena beringat. Okey? Tu apa yang sebenarnya Mahathir nak gunakan UMNO itu? Gunakan Hishamuddin untuk sekarang ni kena faham. Dia orang ni sedang menunggu waktu didakwa di mahkamah. Puak-puak Mahathir baik, Muhyiddin baik, Haji Adi and the gang baik, Hishamuddin and the gang baik, Anwar Musa baik, ini Syahidan Kasim baik. Dia orang ni tunggu masa akan didakwa di mahkamah.
Sebab dia ingat apa yang dia orang buat dulu, kerajaan baru ni pun akan buat benda yang sama. Itu ni. Kena faham ni. Kenapa dia orang ni gelabah tak tentu pasal. Jadi the only way that can save them is to overthrow the government. Cara-cara yang boleh menyelamatkan mereka ialah dengan menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan gandingan Datuk Zahid dan Datuk Seri Fazilah ni. So cara dia yang dia nampak ni, ruang tu ada sekiranya Presiden UMNO berjaya ditumbangkan. Kerana kuasa untuk memberikan sokongan kepada seseorang menjadi ketua kerajaan, menjadi Perdana Menteri di bawah Seksyen 43 ataupun perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Terletak di tangan pengurusi Barisan Nasional. Macam mana benda tu ada kat tangan pengurusi Barisan Nasional? Kerana sebelum bertanding menjadi calon pilihan raya, setiap calon telah pun memberikan kuasa kepada ketua parti. Ketua parti itu pengurusi Barisan Nasional, bukan Zaid Hamidi. Kena faham ni? Dia bagi kuasa kepada pengurusi Barisan Nasional, bukan hanya untuk selepas pilihan raya umum ke-15, tetapi sepanjang tempoh mereka ini menjadi ahli parlimen. Maknanya sebelum berlakunya pilihan raya umum ke-16, aku janji ni ada kuasa, berkuat kuasa. Maknanya siapa juga yang menjadi pengurusi Barisan Nasional, dia boleh tarik secara en bloc. Dia boleh tarik secara en bloc, memberikan sokongan kepada sesiapa juga. Kalau UMNO dah lari 30 orang, katalah Isyamuddin berjaya, kalau dia masih ahli UMNO lah. Kalau dia tak ahli UMNO pun, kalau katalah dia diambil tindakan disiplin, KJ dia ambil tindakan disiplin, dia orang akan letak proksi mereka. Memang benda ni akan berlaku. So apa ni, bak kata orang tu, kena ingat bahawa kuasa tu di tangan pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional secara konvensinya biasanya ialah Presiden UMNO. Sebab UMNO ada 26. UMNO adalah majoriti di dalam Barisan Nasional. So biasanya pengurusi Presiden UMNO automatik jadi pengurusi Barisan Nasional. Tak semestinya Presiden UMNO tu akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Tetapi kalau ikut perlembagaan Barisan Nasional, Dewan Tertinggi Barisan Nasional boleh melantik seorang pengurusi. Dia boleh jadi Presiden UMNO, dia boleh jadi timbalan Presiden UMNO, dia boleh jadi naib Presiden UMNO, dia boleh tak ada jawatan dalam UMNO pun, dia boleh jadi pengurusi Barisan Nasional. Sekiranya Dewan Tertinggi UMNO, Dewan Tertinggi BN membuat pemilihan tersebut. Itu sebab ada usaha-usaha pihak tertentu menggasak Datuk Zahid supaya meletak jawatan pengurusi Barisan Nasional, supaya dia boleh letak orang dia. Kita pun tahulah orang ni dibiayai oleh Isyamuddin Tun Husin. Okey, apa lagi? Dengan kata lain tu, mereka beria untuk menguasai, dia beria menguasai UMNO untuk menyelamatkan diri. Bila dia dapat menguasai UMNO, dia dapat tukar kerajaan. Ini kena faham. Bila dia dapat tukar kerajaan, yang patut masuk penjara tu tak payah masuk penjara lah. Yang akan kena dakwa tu, dah tengok lah. Kalau proses pendakwaan tu bermula dalam tempoh 2-3 bulan tu, maknanya selepas tu dia nak buang kes ke, dia nak buat apa ke, dia boleh buat. Sebab dia yang berkuasa. Kita tengok sejarah membuktikan bila Mahathir berkuasa, perkara pertama yang dia buat, dia dakwa Datuk Najib. Dakwa dulu, siasat kemudian. Lepas kena dakwa bawah amla, baru Datuk Najib dipanggil oleh bahagian amla. Selepas Datuk Zahid tak nak bubarkan UMNO, tak nak menyertai Bersatu,
Datuk Zahid pula dalam tempoh 10 hari lepas tu didakwa 87 pertuduhan. Bila kita tanya, kenapa orang yang bagi rasuah tu kononnya rasuah, kan? Tak didakwa. SPRM zaman Latifah Koya pula boleh keluar kenyataan, dia kata tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Kepala otak dia. Mana dalam dunia ni pernah berlaku boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Biasa tak kira lah orang buat laporan polis ke laporan SPRM ke, mereka siasat dulu, dah selesai siasat. Siasat ni bukan hanya setakat dia kena ambil keterangan orang yang kena siasat. Dia kena ambil keterangan saksi-saksi. Dah cukup bukti, cukup semua sekali, dia yakin ni boleh menang, baru dia hantar kertas siasatan kepada AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara pula lepas tu akan teliti sama ada ini strong case ke tidak. Dia orang pun tak nak KPI mereka rosak. Dia orang tak nak daripada 10 kes 8 kalah. Rosaklah KPI dia. Betul tak? Jadi dia akan pastikan kes yang betul-betul boleh menang. Barulah melalui proses pendakwaan. Tapi dalam kes Datuk Zahid, Datuk Najib, dakwa dulu, siasat kemudian. Sebab apa? Sebab berlakunya campur tangan politik, campur tangan Mahathir, dalam proses pendakwaan. Siapa yang cakap? Tommy Thomas. Macam mana kita tahu? Dia sendiri beritahu. Macam mana rakyat Malaysia hari ini boleh tahu? Sebab ianya terkandung dalam buku Justice in Wilderness yang dikarang oleh Tommy Thomas sendiri, dan ianya telah disiasat oleh petugas khas, pasukan petugas khas. Dan pasukan petugas khas mencadangkan supaya Tommy Thomas didakwa kerana banyak salah laku yang dia dah buat. Dia mendedahkan macam-macam yang berkaitan dengan akta rahsia rasmi. Perbualan dia dengan Mahathir, perbualan dia dengan Perdana Menteri, perbualan dia dengan Yang di-Pertuan Agong, perbualan dia berkaitan dengan lembaga pengampunan negeri, berkaitan dengan 1MDB. Dan dia mendedahkan banyak salah laku dia. Nak jual kapal ekonomiti pun dia bawa orang daripada Tokek Genting ni pergi ke rumah dia berbincang. Kau bayangkan, ini memang betul-betul haprak punya kerajaan. Mahathir ni. Habis dirogolnya kita punya badan kehakiman Jabatan Peguam Negara. Habis kena rogol. Benda ni semua sudah menjadi open secret. Sebab dibocorkan oleh blogger Perikatan Nasional sendiri. Laporan daripada pasukan petugas khas ni dibocorkan oleh geng-geng dia orang juga. Dia tak sedar, kadang-kadang dia orang ni tak cerdik, dia mendedahkan tu, dia tak tahu dia mendedahkan kebobrokan Muhyiddin sendiri. Bagaimana Hakim Nazlan dilindungi, tidak didakwa, semua ada. Bagaimana Datuk Najib tidak diberikan proses keadilan dengan betul, nak bawa bukti-bukti baru tak dibenarkan. Semua orang dah tahu, malah dunia dah tahu. Bila mana Tim Lesner memberi keterangan, ada lebih 100 nama yang telah dirasuah oleh Tim Lesner dalam usaha dia menyeleweng duit 1MDB, membantu Jolo. Tapi ada Jolo didakwa? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dulu lantikan Peguam Negara dilantik oleh Mahathir. Lepas tu Peguam Negara yang sekarang dilantik oleh Muhyiddin. Macam mana nak ada keadilan? Betul tak? InsyaAllah lepas ni Datuk Seri Anwar Ibrahim akan betulkan semua ni. Yang mana lantikan politik yang menyalahgunakan kuasa, saya yakin semua akan diadili dengan seadil-adilnya selepas ini, insya-Allah. Kalau misalnya kerajaan sekarang gagal untuk berlaku adil kepada semua pihak,
Saya bimbang takut lagi cepatlah orang menentang. Kena ingat Mahathir dulu, kita ingat 2 tahun kita kerjakan Mahathir baru jatuh. Kan? Rupanya 6 bulan orang dah benci Mahathir. Jadi kerajaan hari ni baru sebulan. Nampak banyak benda-benda positif yang mereka buat. Kita harap mereka teruskan benda-benda positif. Dan kita harap apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut semalam ketika ucapan ambang tahun baru, tidak akan bertolak ansur dengan orang yang salah takbir urus negara ni. Kita harap beliau serius dan laksanakan seberapa segera yang mungkin. Tak boleh lambat, kena cepat. Okey? Dalam komen tu ramai beranggapan H2O Isyamuddin boleh membawa UMNO ke arah yang lebih baik berbandingan Zahid. Kepala otak ni, pakai, use your bloody brain. How come this idiot, kita kalah dia lari tinggalkan kita. Datuk Zahid hadap tau. Datuk Zahid ambil tanggungjawab daripada Datuk Seri Najib selepas kita kalah. Dia bertanding presiden. Dia buka. Tak ada lagi zaman macam Mahathir. Buat undi bonus, buat sistem kotak. Dia buka. Siapa nak lawan? Lawan. KJ masuk, Tengku Razali masuk, lawan. Dia menang. Dia boleh je bubarkan UMNO, masuk bersatu. Tentu jadi menteri, tentu bersih. Tak ada pun orang fitnah dia sampai orang label dia cukup buruk. Bukan senang kita nak bersihkan balik imej presiden selepas sebab orang-orang muda khususnya, dia ni tak tahu tentang konspirasi politik. Tak tahu tentang bahawa mahkamah boleh disalahgunakan, jabatan pegawai negara boleh disalahgunakan untuk melakukan penawaran terpilih. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu zaman Mahathir ni seperti mana yang sudah didedahkan oleh video Vicky Lingam. Hakim-hakim boleh diatur. Hakim-hakim dibayar tiap-tiap bulan. Kita tahu. Hakim-hakim tertentu mendapat bulanan. Dan hakim-hakim ni pun banyak yang masih ada. Bukan tak ada. Yang dedahkannya Tommy Thomas juga. Nanti bila dah ada Suruhanjaya Siasatan Diraja yang menyiasat tentang kes Tommy Thomas ni, terbongkarlah semua. Bila panggil pasukan petugas khas pun dah terbongkar banyak benda. Ada 19 pertuduhan yang termaktub, yang dikenal pasti, yang boleh menyebabkan Tommy Thomas ni bukan setakat OSA boleh kena di bawah Akta Hasutan 1948, boleh kena di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, langgar profesionalisme, menyalahgunakan kuasa, macam-macam. Kemudian kita pun tahu apa yang dilakukan oleh siapa nama? Apa yang dilakukan oleh H2O, membantu Tun Mahathir, membantu orang yang nak menguburkan UMNO. Saya nak tanya, di mana tadi dia cakap apa? H2O boleh bawa UMNO ni lebih baik. Cuba dia orang fikir, dia orang ni di antara telinga kiri dan telinga kanan ni ada isi tak? Takut ruang rongga tu terlalu vacuum. Kalau dia fikir ada lagi sisa-sisa otak di antara dua telinga ni, cuba fikir macam mana kau nak angkat presiden parti, orang yang membantu musuh kita untuk bawa lagi ahli parlimen kita. Di mana otak engkau? Masih di sini atau dah berpindah ke lutut? Kita tak boleh brain lah benda-benda macam ni. Dah lepas pilihan raya.
Dah lah Sabah dia bawa lagi. Lepas pilihan raya, sekali lagi ahli parlimen yang dah tanda tangan aku janji pun dipujuknya untuk bagi sokongan kepada Muhyiddin semata-mata untuk dia jadi timbalan Perdana Menteri atau menjadi Perdana Menteri. Dia letak kepentingan dia, sedangkan kita dah kena teruk dah dengan Bersatu akibat kerjasama dengan Bersatu. Ada sebab kenapa MT UMNO mengambil keputusan kita lebih baik bekerjasama dengan PH berbanding dengan Bersatu dan PAS. Kita dah pernah bagi peluang pada Bersatu, pada PAS. PAS tak pernah ampunkan amanah sampai ke hari ini, parti serpihannya. Tapi UMNO pernah ampunkan Muhyiddin, pernah maafkan Bersatu. Walaupun kita tahu mereka ini ditubuhkan untuk tanam kita, untuk kuburkan UMNO, untuk ganti kita. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri lagi. Apa dia buat? Dia tikam kita. Dia tahan duit kita. Pemimpin kita nak disumbatkan dalam penjara, seorang dah masuk pun. Di Sabah mula-mula berpakat nak sama-sama. Last sekali dia bawa masuk daripada bekas parti komponen kita masuk. Dah dia orang lagi banyak kursi daripada kita. Lepas tu bayar lagi 200,000 kepada calon-calon bebas lawan calon BN. Padahal berpakat. Padan muka dia. Kali ni ahli parlimen dia pun tinggalkan Bersatu. Padan muka. Sebab setiap apa yang kita buat kat orang, Allah Ta'ala akan balas balik. Itu sebab aku ni kena anyaya macam mana aku relax. Sebab aku yakin bila Allah uji kita dia takkan uji kita lebih daripada apa yang kita mampu untuk hadap. Dan setakat ni Alhamdulillah orang yang nyaya kita. Akhirnya kita tak buat apa pun. Tak jadi balik menteri besar pun. Ingat boleh bertanding jadi ahli parlimen, boleh dapat menteri kat pusat. Last kali jadi pengkhianat. Buat apa? Menteri pun tak dapat. Ini semua Allah Ta'ala punya kerja. Kena ingat, jangan anyai orang. Anyai orang tu nanti orang tu tak balas. Tetapi Allah Ta'ala tu adil. Orang nyai orang tu last kali dia kena balik. Kena ingat tu. Okey? Jadi tu PAS dalam satu jangka hayatnya bergantung kepada kemenangan Syamuddin di Presiden UMNO. Begitulah lebih kurang. Sebab itu je lah orang harapan dia. Dulu dia mengharapkan Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri pun sekerat jalan tak ikut banyak benda yang Muhyiddin suruh buat. Beliau tak ikut 100%. Last kali Muhyiddin pun marah. Tapi baguslah Datuk Seri Ismail Sabri. Dia dah tak dengar cakap Muhyiddin. Kita harap dia pun jadi negarawan. Lebih baik betul-betul jadi negarawan. Kena pastikan jadi negarawan. Jangan jadi yang sawan kena sawan ni. Dah tak jadi Perdana Menteri, masih lagi rasa dia jadi Perdana Menteri. Dah kalah. Semua kursi parti dia kalah, hilang deposit. Pun sibuk dalam pemilihan UMNO nak jatuhkan lagi UMNO. Sebab apa? Sebab takut dia akan kena dakwa, anak-anak dia akan kena dakwa. Itu je. Dia bukan fikir besar rakyat. Itu sebab ketua-ketua UMNO bahagian, kita tahulah banyak yang bulan-bulan makan gaji dengan Syamuddin ni. Dia dah buat kerja ni lama. Kita pun bukan tak tahu, ada lebih kurang dalam 60 bahagian je. Beringatlah. Beringat. Cuba fikir. Apa yang Syamuddin dah bagi tu, itu rezeki korang lah. Kau anggap pula tu sebagai sumbangan. Korang pun tak ada pun tulis aku janji saja aku menerima tiap bulan daripada Syamuddin, dengan syarat aku akan lantik dia, pilih dia, usaha untuk dia menjadi Presiden UMNO.
Kau pun tak ada pun cakap wallahi aku terima 30,000 sebulan sebagai ketua bahagian kan, dan aku berjanji aku akan sokong Hishamuddin jadi Presiden UMNO. Tak ada pun. Tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak terikat. Kita tahu ketua bahagian ni pun semua kan bodoh. Banyak yang cerdik pandai kan. Jadi fikirlah janganlah kita faham. Kita tengok kalau dalam orang komen ni kan, Hishamuddin Dato' dah ni semua sekali geng-geng Tom Faisal segala macam ni semua sekali, geng-geng PAS semua masuk duk maki amun kita ni. Kepada yang duk buat kerja ni, nak beritahu satu je, gaji korang sampai pemilihan UMNO. Selepas pemilihan UMNO ni, pemilihan UMNO berlaku insya-Allah. Ni bukan saya cakap, saya punya bacaan. Kadang-kadang bacaan politik saya betul, kadang-kadang tak betul tuan-tuan. Bacaan politik saya, pemilihan UMNO akan berlaku sebelum bulan puasa. Maknanya tuan-tuan, lepas bulan puasa ni, lepas pemilihan UMNO ni, Hishamuddin tak pandang korang. Engkau anak raya, anak bini korang pun dia tak tanya ada duit nak raya ke tak ada raya. Percayalah tuan-tuan. Percayalah Jadi lebih baiklah korang ni menyokong presiden yang dah tentu-tentu terbukti. Kita kalah pun dia tak lari. Kita kalah pun dia tak lari. Apa tak lari kalau dia dah jadi timbalan Perdana Menteri? Mungkinlah kalau dia sibuk, dia lambat balas korang ke, dia sibuk nak jumpa orang ramai. Yang nak jumpa pun tuan-tuan ramai, terutamanya yang nak minta maaf. Yang dah terlebih belasah dia ramai. Sampai kita pun belum lagi dapat jumpa betul-betul ni. Ramai tuan-tuan. Kita faham. Kita kena faham lah. Presiden UMNO hari ni dia macam apa ni, macam gula. Semua semut tengah mencari dia. Kalau dah semut ni ramai sangat, kena beratur lah tuan-tuan. Semut pun biasa beratur. Jadi memanglah kadang-kadang nak jumpa susah. Mungkin teks ke WhatsApp ke, ada yang dia sempat balas, ada yang dia tak sempat balas. Kalau korang WhatsApp aku kadang-kadang lambat balas. Lepas tu kita dah beritahu pakai satu nombor sudahlah, 0123320000. Ada lagi yang WhatsApp kat 011 tu dan nak jawab dua-dua macam mana kan? Kita pun tak terbalas tuan-tuan. Apatah lagi Presiden Parti, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kemajuan Wilayah dan Desa. Lagilah banyak masalah nak kena hadap saudara. Tapi kalau menyokong Hishamuddin ni saudara, tuan-tuan pun tahu daripada 191 bahagian, ketua bahagian yang menyokong dia ada 60. 60 ni pun tuan-tuan, belum tentu dia orang ni boleh menguasai bahagian. Saya nak beritahu satu lah, pemilihan UMNO ni. Ada orang kata ketua bahagian memainkan peranan. Betul. Peringkat mana? Kalau nak memilih MT UMNO, boleh bilang pada jari lah siapa MT UMNO yang dikenali oleh akar umbi. Ketua-ketua cawangan, perwakilan cawangan, mana dikenal semua orang. Jadi siapa yang ketua-ketua bahagian masukkan dalam CAI, yang itulah yang biasanya CAI itulah yang digunakan. CAI itu pun sebenarnya salah dari segi disiplin parti. Tetapi biasanya kalau orang bertanding tu, dia ada pasukan dia. Selain daripada dia ada ketua bahagian dia, timbalan ketua bahagian dia, aljatan kuasa bahagian dia, dia ada presiden dia, timbalan dia, naib dia dan MT UMNO yang mereka senaraikan. Biasanya akar umbi ni akan ikut CAI, calon ketua bahagian, untuk jawatan MT UMNO saja. Kalau untuk jawatan Presiden UMNO, semua dia dah tanam dalam kepala otak. Itu sebab walaupun ada 60 orang yang dibayar tiap-tiap bulan oleh Hishamuddin, belum tentu di 60 bahagian ini mereka akan berikan undi kepada Hishamuddin.
Sebab saya nak beritahu, saya dah buat kerja lama dah. Mendedahkan apa yang Hishamuddin buat ni. Dah lama dah, 4 tahun lebih, dah terpahat dalam kepala otak perwakilan-perwakilan UMNO. Sebab saya tahu pengkhianat bangsa ni akan jahanamkan UMNO. Lama dah saya tahu. Dan satu hari nanti dia akan digunakan oleh musuh UMNO untuk ambil alih UMNO. Kita pun dah boleh baca benda tu. Itu sebab kita ulang, banyak kali kita ulang. Dia pun tak berhenti buat kerja khianat parti ni. Kalau dia berhenti buat kerja khianat parti, kita pun sokong dia. Sebelum pilihan raya bukan main dia baik. Tolong carikan duit lagi untuk parti. Benda baik dia buat, kita tak nafikan. Tapi lepas pilihan raya, apa dia buat? Dia khianat. Bila dia khianat, dia bawa 10 orang MP kita nak pergi menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Korang bodoh ke apa? Tak ada otak ke? Tak sedar lagi apa yang dibuat oleh Muhyiddin, aniaya kita. Betul lah dia orang Islam. Betul lah dalam sana tidak ada DAP. Tapi perangai dia orang lagi buruk daripada DAP, tuan-tuan. Takkan tak boleh fikir. Tuan-tuan, saya pun ceramah macam-macam saya cakap pasal Anwar Ibrahim, macam-macam saya cakap pasal DAP. Kenapa hari ini saya sokong kerjasama dengan PH? Saya sokong keputusan yang dibuat. Ada sebab kita dah buat dah. Kita punya SWOT analysis. Apa kebaikan, apa keburukan. Terlalu banyak keburukan kalau kita bekerjasama dengan Muhyiddin, bekerjasama dengan Bersatu. Selagi Muhyiddin hidup ni, tuan-tuan, percayalah cakap saya, ahli UMNO takkan terima kerjasama dengan Bersatu ni. Ini kena terima hakikat. Kalau kita kerjasama dengan mereka ni, tuan-tuan, 74 kursi. 74 kursi yang mereka menang, confirm kita tak boleh bertanding. UMNO bertanding je lah 26 kursi yang kita menang yang lepas. Kalau bertanding setakat 26 kursi, campur dengan kursi yang mungkin UMNO tak menang, PKR tak menang, ni Bersatu tak menang, PAS tak menang, PKR menang, Amanah menang. Korang rasa berapa banyak daripada jumlah tu yang kita akan dapat? Kita sekarang dah jadi kecil disebabkan rasuah yang mereka buat. Mereka beli undi, mungkin maksimum boleh tambah lagi 5 kursi. Daripada 26 kursi yang kita menang, tambah lagi 5 kursi. Yang lain disapu bersih oleh Bersatu dengan PAS. Maknanya UMNO hanya akan bertanding pilihan raya umum ke-16, 31 kursi. Daripada 191 kursi, korang bertanding 31 kursi. Yang 160 UMNO bahagian ni nak buat apa? Nak tutup kedai? Baik tutup sekarang daripada jadi baruah kepada Muhyiddin. Tutup sekarang. Tutup UMNO bahagian ni, tinggalkan 31 bahagian. Pergi, ikut Hishamuddin. Lelong, murah-murah dekat apa ni, siapa nama? Dekat Muhyiddin. Ikut. Tak ada masalah. Cuba bayangkan kita kerjasama dengan PH. DAP tak bertanding kawasan Melayu. Dia ada calon Melayu tapi dia letak di kawasan Cina. Kena ingat tu. Rara bertanding di kawasan Cina. Kita tengok Aziz Bari bertanding di kawasan Cina. Dia ambil kawasan DAP. Dia tak ambil kawasan kita. Apa nak takut? Kita kena bayangkan, kita ni walaupun kita kalah, kita ada 30 kursi. Tetapi UMNO masih parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling ramai. Lepas ni bergabung dengan parti yang mempunyai sokongan bukan Melayu paling ramai. Combine these two together. Bukan hanya kita dapat tamatkan racism, kita ada satu kekuatan. Ada undi Melayu, undi bukan Melayu bersama kita. InsyaAllah. Mungkinlah susah sikit di kawasan-kawasan yang 90% Melayu ke, ataupun katalah ambil lebih sikit 80% Melayu, mungkin kita susah. Tapi tak mustahil. Kalau kita boleh mentadbir dengan baik, kita boleh tunjuk kat orang Melayu, kita boleh jaga kepentingan orang Melayu. DAP dulu bukan macam DAP sekarang. DAP sekarang jauh lebih pragmatik, jauh lebih menghormati
tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa Melayu, kedudukan bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu. Kalau orang Melayu dapat diyakinkan, insya-Allah tuan-tuan, DAP Cina, MCA pun Cina, DAP ada India, MIC pun ada India. Kalau DAP boleh menghormati semua benda yang selama hari ini dihormati oleh MCA dan MIC, what's the problem? Apa masalah kita? Takkan masih nak pegang apa yang Mahathir cakap, yang Mahathir cuci otak kita? Balik-balik dia kata DAP resis, DAP resis, DAP anti Melayu. Last kali, siapa yang peluk DAP? Mahathir. Bila dia tak nak serahkan kursi Perdana Menteri Perdana Ibrahim, dia mulalah buat macam-macam perancangan nak burukkan DAP. Takkanlah korang bodoh sangat tak boleh fikir. Cuba tengok. Zaman dia jadi Menteri Pelajaran, ada dia kembalikan tulisan Jawi? Tak ada. Bila dia nak buang DAP, dia nak pengaruhi orang UMNO supaya menyokong dia buat kerajaan Bumi Putera. Apa yang dia buat? Dia suruh Mazli Malik untuk wajibkan mata pelajaran tulisan Jawi di sekolah Cina dan India, di sekolah vernacular. Wajib. Kau tak fikir ke apa dia punya niat jahat? Niat dia supaya kalau buat dekat sekolah Cina, tuan-tuan, wajibkan tulisan Jawi sebagai satu mata pelajaran. Mestilah dongzong, bising apa semua. Jadi orang akan marah pada komuniti Cina. Inilah politik Mahathir, dia pecah belahkan kita. Berapa lama dah kita ni orang Melayu, India, Cina nak bergaduh pasal Mahathir puaka ni, tuan-tuan. Cukuplah, cukup. Kalau semua orang rakyat Malaysia ni start pakai otak, kita takkan kena bodoh dengan Mahathir dan juga balaci-balaci dia ni. Kena ingat. Cukup dah. Cukup, tuan-tuan. DAP kena ingat, kita pun, tuan-tuan, UMNO ni bukan tunggul kayu. Saudara, kita pantau perjalanan kerajaan ini. Kalau kerajaan ini tidak menghormati sensitiviti orang Melayu, UMNO akan bersuara. Sama juga, kita pun hari ini bukan menjadi parti tunjang dalam kerajaan. DAP juga memantau kita. Kalau kita UMNO gagal memahami sensitiviti bukan Melayu, DAP akan tegur kita. So akan ada check and balance, saudara. Tapi janganlah jadi barua-barua PAS yang duk keluarkan cerita-cerita lama DAP. Dia keluarkan kenyataan-kenyataan lama, contohnya Ngakomeng yang minta iktiraf UEC. Dikeluarkan benda ni untuk membangkitkan kemarahan orang Melayu, membenci lagi DAP. Itu sebab saya tak bimbang orang Melayu akan marah dengan apa yang DAP buat selepas penubuhan kerajaan perpaduan. Kerana saya yakin DAP yang pun pernah merasa hilang kuasa selepas keterlanjuran 22 bulan, mereka akan lebih berhati-hati. Dia orang pun tak nak hilang kerajaan. Saya yakin mereka akan lebih menghormati dan kita akan saling bertolak ansur demi kebaikan. Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan. UMNO ada berapa kursi? 26 kursi. UMNO ada 26 kursi je, tuan-tuan. Tapi berapa menteri kita dapat? 6. 6 menteri kita dapat. DAP ada 40 kursi, tuan-tuan. Berapa DAP dia dapat? Berapa menteri? 4 je. Tak cukup tolak ansur lagi. Itu sebab saya cakap, bila DAP bersama dengan kita, dia menghormati kita, dia pun menjaga sensitiviti orang Melayu, dia lebih bertolak ansur berbanding dengan DAP bila dia pegang telur Mahathir. Yang orang marah ni DAP zaman tu, bukan zaman sekarang. Yang DAP yang Mahathir, Muhyiddin dan juga Hadi Awang takut ni, tuan-tuan,
Dia takut UMNO ni boleh kerjasama dengan DAP boleh menghormati tentang Islam, kedudukan Melayu, kedudukan bahasa, kedudukan raja-raja Melayu, dan kita boleh hidup aman, damai, harmoni. Yang ini yang mereka takut. Mereka nak kita gagal. Mereka nak last kali kita berpecah belah supaya orang Melayu dalam UMNO ni boleh ditarik bersama dengan mereka buat kerajaan Bumi Putera. Nama tu sedap. Untuk orang Melayu, mereka sukalah kerajaan Bumi Putera. Tapi kalau kerajaan Bumi Putera, perangai lebih buruk. Lebih buruk daripada aku tak tahu nak cakap apa lah. Binatang pun tak macam dia orang ni. Buruk perangai. Zalim sezalim-zalimnya. Hari ni, setiap hari Dato' Najib duduk dalam penjara ni, tuan-tuan. Ini semua Mahathir dengan Muhyiddin punya angkara. Perancangan ni. Hari ni kalau Hakim Nazlan dah didakwa, Dato' Najib tak boleh duduk dalam penjara. Tak akan masuk ke penjara. Sebab bila ada orang yang melindungi hakim korup ni, hakim yang menyalahguna kuasa, yang SPRM dah bagi cadangan dakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana telah menjatuhkan hukuman tidak mengikut perlembagaan, tak mengikut lunas undang-undang, tidak declare dia punya conflict of interest. Semua bukti dah terbongkar, semua dah keluar dah. Tapi masih lagi dilindungi, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Setiap hari Dato' Seri Najib dizalimi hari ni, tuan-tuan. Kerana orang macam Nazlan bebas. Dan orang yang dapat macam-macam imbuhan. Keluarga Zeti 715 juta ringgit dapat daripada Jolo. Hari ni dengan mudah lepas, tuan-tuan. Dia cuma cakap dia sakit MC. Patutnya hari ni doktor yang bagi MC sampai sebulan pada Zeti ni pun dah boleh kita siasat. Hadapkan ke muka pengadilan. Nur Muhammad Yaakob 85 juta ringgit. Patut dah boleh dakwa. Tak didakwa juga. Jolo 1.2 billion US dollar pun tak didakwa, tuan-tuan. Nick Faisal, dia minta daripada tim Lesnar 5 juta US dollar pun tak didakwa. Macam mana? Di mana letaknya keadilan? Hari ini kita sambut tahun baru. Dato' Najib, tuan-tuan, sambut tahun baru di belakang gerigi besi. Hari ini Yana tulis bagaimana Adam pergi melawat atuk dia, ofis atuk dia di penjara Kajang. Sedih, tuan-tuan. Okeylah. Ada lagi? Kita simpan untuk besok. Simpan untuk besok. Dah berapa jam lah? Dan pukul 11. Pukul 1 jam dah. Okeylah. Okey, kita simpan untuk besok, tuan-tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tolong share lah live kita pada malam ni. Terima kasih.